Pasal saya tengok bab niat ni dia semuka aja. Saya masuk sikit Boleh Pak Long? Kak Mun boleh Kak Mun? Mana Kak Mun, tak nampak Kak Mun. Boleh Abang Karim Baik, yang ke-17, mereka kaitkan Wahabi itu apa dia? Wahabi itu dengan amalan melafazkan niat usalli. Orang kata Wahabi ialah mereka yang tidak melafazkan niat sebelum salat. Nak kenal Wahabi dalam sos sembahyang lagi mudah. Depa duduk dia takbir terus. Tu Wahabi . Yang ahlu sunnah yang mana? Ahlu sunnah dia usalli, nawaitu usalli fardal subhi raka'ataini ma'muman mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala. Yang tu ahlu sunnah, yang tu Syafi'i. Yang mai-mai mulut sengap terkunci, terus takbir Allahu Akbar, tambah tangan pi buah atas dada pula, lagi Wahabi piau. Ini adalah tuduhan. Apa hujah kita? Mari kita tengok. Faktanya jika demikian ditakrifkan Wahabi, maka Imam Syafi'i ialah Wahabi kerana beliau tidak pernah mengajar amalan usalli ni. Demikian juga para ulama Syafi'iyah selain beliau ialah semua akan jadi Wahabi kerana menyatakan amalan melafazkan niat sebelum salat usalli itu bukan berasal dari sunnah Nabi yang sahih. Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad semua akan jadi Wahabi. Pasal apa? Dalam buku mereka tidak menyebut perkataan usalli. Tak ada. Jangan bohong, tak ada. Tengok hujah dia. Imam Nawawi berkata dalam kitab dia Al-Majmu'. Ini kitab besar, kitab Majmu'. Kata dia, qala ashabuna ghalata hadzal qail wa laysa al-muradu asy-Syafi'i bin natqu fi as-salati hadza bal muraduhu at-takbir. Ini tag Majmu'. Kata Imam Nawawi, pendapat menyatakan sunat melafazkan niat adalah kesilapan. Ghalata hadzal qail. Qail ini pandangan sebahagian orang menyatakan bila kita nak salat sunat kata usalli. Bila nak wudu nawaitu rafa'al hadasi. Bila nak puasa nawaitu saumaghdin. Bila nak salat usalli. Yang kata macam ni kena buat, kata Nawawi, dari segi pandangan mazhab mereka tersilap. Ghalata hadzal qail. Pandangan ini pandangan yang silap. Kenapa? Dia kata walaisal muradu Syafi'i. Bukan maksud Syafi'i macam tu. Bukan maksud Syafi'i macam tu. Sebenarnya kata-kata Imam Syafi'i menyebut ialah lafaz takbiratul ihram, bukan usalli. Kenapa mereka tersalah begini ikhwan? Saya buat catatan dalam Al-Um. Dalam Al-Um, Imam Syafi'i kata dia buka satu bab dalam Al-Um, iaitu dia buka bab an-niyatu fi salah. Bab niat dalam sembahyang. Ini dalam Al-Um. Dia sebut. Dia kata wa niyatu la taqumu maqam takbir. Niat, yang kata niat, dia tidak duduk tempat takbir. Kata Imam Syafi'i. Niat tidak duduk pada tempat takbir. Wala tujzihi an-niyatu illa ma'at takbir. Dan tidak memada niat melainkan bersama dengan takbir. Ini perkataan Imam Syafi'i. Wala tataqaddama takbir wala takunu ba'dah. Tak boleh mendahului takbir dan tidak boleh membelakangkan takbir. Niat dia kena bersama dengan takbir. Itu perkataan Imam Syafi'i. Bila Imam Syafi'i kata macam tu, maka lahirlah yang dikata ni. Apa dia apa? Qailun. Satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, dia kata inilah maksud Imam Syafi'i. Bila kita nak niat sembahyang, kita mesti menyebut lafaz dia. Lafaz niat. Nawawi kata dia ni tersalah faham. Sebab dalam bab yang lain dalam Al-Um, Imam Syafi'i buka bab ma yadkhulu bihi fi salah min at-takbir.
Dia buka bab yang kedua, bab ma yadkhulu bihi fi salah min at-takbir, iaitu bab apa yang kita nak sebut bila kita nak masuk salat, dan takbir tu macam mana. Maka di sini dia sebut, dia kata faman ahsana takbir lam yakun dakhilan fi salati illa bitakbir nafsihi wa takbiru Allahu akbar wa la yakunu dakhilan bi ghairi takbir nafsihi. Ni dia sebut, dia bagi tahu apa maksud dia. Dia kata bagi orang yang pandai takbir, walaupun dia pandai takbir, dia sebut apa pun, dia tidak dianggap salat, dia tidak dianggap takbir, melainkan dia kena menyebut takbir dengan lafaz Allahu Akbar, yang tu takbir, dan dia dianggap tidak masuk dalam sembahyang melainkan dengan lafaz ini sahaja. Maka daripada inilah kata Imam Syafi'i, dia tidak dianggap masuk dalam sembahyang melainkan dengan lafaz ini sahaja. Maksud apa? Dia dikira sembahyang dengan lafaz takbir. Tiba-tiba ada orang dalam mazhab Syafi'i, dia kata inilah maksud Syafi'i, boleh usalli. Maka inilah Nawawi kata ghalata haza qail, dia salah faham dengan maksud Syafi'i. Walaysa muradu Syafi'i, bukan maksud Syafi'i dalam itu menyebut usalli di mulut, bahkan dia maksudkan dengan sembahyang itu dimasuki dengan lafaz yang dia maksudkan itu adalah lafaz takbiratul ihram, bukan lafaz niat. Ini ikhwatul iman, inilah kita belajar ikhwatul iman. Beberapa kesalahan, beberapa kesilapan yang agak keras, yang agak besar dilakukan oleh sebahagian orang dahulu yang mereka ini mengaku mazhab Syafi'i. Mereka tersilap. Mereka mengaku mazhab Syafi'i, mereka tersalah faham dengan ucapan Syafi'i ini. Mereka telah mengarang kitab begitu banyak menyatakan Imam Syafi'i kata sunat melafazkan talaffuz bin niyah. As-Suyuti yang saya sebutkan tadi, dalam kitab dia tadi Al-Amru bil Ittiba', dia kata siapa sembahyang dia baca usalli, siapa ambil wudu dia baca nawaitu rafa'al hadas, dia telah melakukan bid'ah yang nyata. Kerana Allah Ta'ala telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah suruh jadikan Nabi sebagai contoh, dan tidak ada contoh daripada Nabi ketika Nabi sembahyang menyatakan usalli, dan ketika Nabi ambil uduk Nabi menyatakan nawaitu rafa'al hadath. Tidak ada sama sekali. Dan inilah orang kita ikhwatul iman, dia duk keliru dengan niat. Dia duk keliru. Ada orang kata keadaan niat lain, azam lain, qasad lain. Kita kalau jumpa kawan tu, kita mau jentik hidung bagi bengkak sekali. Kita suruh dia pergi tengok kamus Arab. Dalam kamus Arab ada diungkap perkataan al-qasdu, al-azmu, al-iradatu. Apa dia qasad, apa dia azam, apa dia iradah. Mutaradif apa dia? Kalimah berlainan sebutan tapi makna dia sama, mutaradif. Apa dia al-qasdu? Al-qasdul qalbi. Apa dia? Qasdul qalbi, keinginan dan kemahuan hati. Al-azmu qalbi. Al-azmu qalbi, kehendak hati. Al-iradatul qalbi, kemahuan hati. Apa dia semua tu? Semua itulah nama dia niat. Dan tempat niat di mana ikhwan? Mahalla niat. Tempat niat itu dalam bila kata niat, itulah kemahuan dia. Bila kata niat, itulah kehendak dia. Bila kata niat, yang itulah keupayaan dia nak buat. Maka tiga-tiga tu kita gabung. Para ulama bahasa menyebut niat itu apa dia? Al-azmu ala fi'lil ibadati taqarruban ila Allah Ta'ala. Niat itu adalah suatu kemahuan, suatu kehendak, suatu keinginan di atas satu perbuatan ibadat kerana nak mendekatkan diri pada Allah. Itulah niat. Niat bukan usalli. Bila kita nak semayang, apa dia niat? Niat itu jiwa kita nak jadikan semayang itu kerana Allah.
dan nak mendekatkan diri kita dengan sembahyang isyak itu kepada Allah. Siapa ada niat lagu tu untuk sembahyang isyak, dia telah ada niat sembahyang isyak. Maka bila dia duduk atas sejadah, dia hanya takbir Allahu Akbar. Bukan duduk atas sejadah, duduk usalli. Depa bagi tahu yang tu azam. Kita kata al-azmu qalbi, itulah niat. Ini masalah bila orang Melayu cakap Arab, dia tak tahu Arab. Pasal tu bila orang Melayu menghuraikan niat, tu Arab pun tak tahu niat. Tu Arab jadi pening. Pasal orang Melayu bagi tahu azam lain, niat lain, iradah lain, cita-cita lain. Tak betul. Ini semua tak betul, ikhwan. Ini nama dia penyelewengan dalam menterjemahkan bahasa Arab ke bahasa Melayu. Penyelewengan. Maka dalam bab ini, ikhwatul iman, ada satu perkataan yang menarik saya ambil daripada Imam Ibni Abi Aiz Al-Hanafi. Dia menyebut apa dia? Dia sebut, ini ada dalam kitab Al-Majmu'ah. Dia kata lam yaqul ahadun minal a'immah arba'ah. Kita tak dapat nakal, kita tak dapat mencari daripada imam empat ini perkataan Imam Syafi'i wala ghairuhu, lain daripada Syafi'i, yang memberi syarat talafuz bin niyah, yang meletakkan bila nak semayang kena ada lafaz usalli, nak puasa kena ada lafaz nawaitu, nak ambil wuduk kena ada lafaz nawaitu rafa'al hadas. Kita tak jumpa ini semua di dalam semua mazhab yang empat. Wa innama an-niyatu mahalluha qalbi bi ittifaqihim. Yang kita jumpa, mereka sepakat menyatakan mahallah niat, tempat niat berada dalam hati, dan ini adalah ittifaq, persetujuan keempat-empat mereka. Tak ada siapa menyebut dia duduk di mulut. Ini siapa yang kata, ikhwan? Ini Ibnu Abi Aiz Al-Hanafi. Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad lagi dahsyat, dia kata. Dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati. Nabi bila nak semayang qala Allahu akbar. Nabi hanya kata Allahu akbar. Ini dalam Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad tu jilid 1, buka bab salat, jumpalah yang ni. Kata dia walam yaqul syai'an qablaha wala talaffuz bin niyah. Nabi tak pernah kata sesuatu pun sebelum Allahu akbar, dia tak pernah kata. Hatta bismillah pun dia tak ucap. Bila dia nak semayang, dia kata Allahu akbar. Sebelum Allahu akbar dia tak kata apa, dan selepas Allahu akbar pun dia tak kata apa. Dia hanya membaca apa-apa berkaitan dengan salat. Dan tidak ada lafaz usalli, wala qala usalli lillahi salatan kadha mustaqbilal qiblati arba'a raka'atin ma'muman aw imaman. Ni semua dia tak kata. Nabi tak pernah kata benda ni semua. Dan Nabi tak pernah kata adaan wa qadaan. Nabi tak pernah kata sembahyang aku ni tunai ke qada. Nabi tak pernah kata wala fardal waqti. Nabi tak pernah kata ni aku sembahyang ini dalam waktu. Wa hadha ashrul bad'un lam yakun anhu ahadun qad bi isnadi sahihin wala dha'ifin wala mursal. Nak cari keterangan ini dalam sanad sahih pun tak ada, sanad dhaif pun tak ada, sanad apa bala pun tak ada. Tak ada. Bahkan dia kata apa dia? Ini yang menarik. Bahkan kata imam ini, Imam Ibnu Qayyim, dia kata yang ni semua, dia kata wa innama gharra ba'dal muakhirin min qawli Syafi'i. Ini semua perkataan setengah ulama yang datang kemudian, yang dia tertipu, terpedaya dengan perkataan Imam Syafi'i. Dia tersalah faham dengan perkataan Imam Syafi'i. Dia kata ada semua nawaitu usalli rafa'al hadasil akbar. Tidak ada sama sekali. Ikhwan, kita mengambil daripada situ semua. Kita salat, kita tak baca talafuz bin niyah. Usalli dah. Habis hadis Bukhari Muslim daripada Abu Hurairah, bila kamu berdiri tempat sembahyang, kamu dah ambil wudu, kamu hanya sebut Allahu akbar. An-Nawawi dalam kitab dia Al-Azkar, kata mengucap Allahu akbar tidak ada harakat. Hanya diucap Allahu akbar. Tak tangan habis.
Dalam hadis pula, boleh angkat tangan dulu, letak di dada, baru kata Allahu Akbar, boleh. Boleh serentak, Allahu Akbar, boleh. Boleh pula duk lurus, mulut kata Allahu Akbar, baru tangan angkat, boleh. 3 kaifiat ini ada dalam sunnah. Ada. Tak ada hal, tak ada problem. Nawawi kata, lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qasak tak ada, ta'arun tak ada, ta'yin tak ada. Tak ada. Sorry, tak ada. Tak ada. Ya. Mungkin daripada kita sebut tadi, kepastian daripada mana itu tak dapat dipastikan. Orang macam saya tak dapat memastikan. Tetapi apa yang kita boleh kata, benda ini datang daripada kekeliruan memahami teks Syafi'i di dalam Al-Um. Qasad bermakna dia ingat dalam hati, aku nak sembahyang tu qasad. Ta'arad bermakna dia tentukan fardu. Ta'yin bermakna dia menentukan waktu. Sembahyang ada 5. Sembahyang apa? Ta'yin, tentukan. Jadi dia kena sebut qasad, ta'arud, ta'yin dalam kandungan takbir daripada Allahu sampai Akbar. Maka dia kena sebut Allahu Akbar, aku sembahyang fardu Isyak, baru boleh bar. Sedangkan Nawawi kata lafaz Allahu Akbar tak panjang tak pendek, Allahu Akbar, selesai. Jadi kalau macam itulah bahasa Nawawi, masa bila nak pergi hajih qasad, ta'arud, ta'yin? Lebih-lebih tak masuk akal. Lafaz Allahu Akbar ni lafaz yang ada makna. Maksud dia Allahu Akbar, maksud dia Allah Maha Besar. Ni mulut kata Allah Maha Besar, hati kata aku sembahyang Isyak. Ni apa ni? Macam mulut kata lori, tapi tangan tunjuk bas. Ni macam orang buka channel Pulau Pinang FM Mutiara, tapi dia keluar National Classic. Channel tu ada problem, Pak Min. Dia kalau buka klasik, keluar klasik. Channel tu kalau channel Malaysia. Ni channel Malaysia keluar lagu Siam. Bermakna ada gangguan udara. Jadi kawan ni bila dia sembahyang, mulut kata Allahu Akbar, hati kata aku sembahyang fardu Isyak, ada problem. Channel dia lari. Patut mulut kata Allahu Akbar, hati kata Allah Maha Besar, baru betul. Maka kerana itu berlaku kekeliruan. Dan yang keliru ni, saya nak ulang dengan tegas ikhwan, dengan tegas. Selagi Allah bagi saya waras, Allah bagi saya faham, saya tak akan ubah kalimah ini. Sesungguhnya sembahyang dengan membaca usalli dan mengaitkan usalli dengan lafaz takbiratul ihram dan mengaitkan lafaz takbiratul ihram dengan qasad, ta'arud, ta'yin adalah penipuan. Ini adalah penipuan. Ini tak ada kena mengena dalam riwayat. Langsung tak ada kena mengena. Kenapa? Kita buktikan dengan satu jalan. Kita buktikan. Semayang tu, rukun pertama semayang adalah niat. Niat. Baik. Kita bertanya. Nabi ni, dia ada negeri nama Mekah, dia ada negeri nama Madinah. Sembahyang difardukan di mana? Di Mekah atau di Madinah? Kebanyakan ulama kita kata sembahyang setahun sebelum hijrah. Artinya kewajipan sembahyang berlaku di Mekah. Baik, kita bertanya. Ulama susun rukun sembahyang yang pertama adalah niat. Betul? Kita tanya, kita buka semua buku yang kita mampu. Setiap kali ulama cakap niat, kita tanya pada ulama, mana dalil niat sembahyang? Semua kitab Pak Amir, dia bawa 2 dalil saja. Dalil yang pertama, innamal a'malu binniyat. Dalil yang kedua, wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini surah Lam Yakunin. Surah Lam Yakunin. Bila kata satu benda buat kena ada niat, inilah dalil dia. Dalil innamal a'malu binniyat, setiap amal kena ada niat. Dan aku tidak perintahkan kamu beribadat melainkan aku minta kamu ikhlas. Satu ayat Quran, ayat 5 surah Lam Yakunin,
Dan satu hadis Bukhari Muslim daripada Umar Al-Khattab, innamal a'malu binniyat. Dicentum satu ayat dengan satu hadis. Inilah dalil semua ibadat kena ada niat. Secara ilmu kita tanya, sembahyang difardukan di Mekah, lam yakunil ladzina kafaru turun di mana? Dia adalah ayat Madaniyah, bukan ayat Makki. Innamal a'malu binniyat. Hadis ni keluar setelah hijrah. Bermakna ketika sembahyang difardukan di Mekah, hadis ni tak ada lagi, ayat ni tak ada lagi. Habis macam mana jadi dia sebagai dalilnya? Sedangkan dia tak wujud lagi. Macam mana? Bermakna ketika sahabat sembahyang di Mekah, tak ada riwayat cerita dan tak ada ayat cerita. Kenapa? Setahun sahabat sembahyang di Mekah itu, macam mana dia sembahyang? Kau dia pergi Mekah pasal ayat dan hadis tu tak ada, dia pergi Madinah, dia qada balik setahun tu. Mana jadi cerita kata lagu tu Pak Amir? Tak ada. Jadi kerana itu, kata para ulama, apabila Allah fardukan sembahyang di Mekah, Allah telah fardukan dengan niat. Dan Nabi tak mengajak niat pada sahabat. Kenapa? Kerana niat terlampau mudah, semua sahabat tak. Adapun ayat tadi, dia bukan cerita pasal niat sembahyang. Dia nak cerita kata tentang hijrah Nabi, yang ulama itu mengambil dalil secara umum. Karena itu kita berani menyatakan bahawa tidak ada hadis menceritakan bagaimana niat. Kerana niat terlampau mudah, dia tak perlu cerita. Sahabat tahu. Pasal itu Nabi hanya ajak sifat sembahyang. Apa dia? Perbuatan, bangkit, turun, takbir, ini Nabi ajak. Niat Nabi tak ajak. Pasal tak ada orang tak tahu niat. Nak tanam pokok pisang dengan pi tanam pokok pisang, mana mai dulu? Ingat nak tanam dengan pi tanam. Tentulah ingat dulu. Ni ingat tak tahu pi tanam. Ni saya. Dia ni mesti terlepas keluar dari kapal terbang tu ni. Ada masalah dia ni, ada masalah. Dia automatically ingat kemahuan dengan pi buat. Kemahuan mai dulu baru buat. Bila dah ada kemahuan, pi lah buat. Pasal tu dikatakan niat apa dia? Bila kita nak sembahyang, kita ingat, ya Allah, aku nak sembahyang ni, aku nak dekat diri pada hang. Yang itulah niat. Bukan nawaitu usalli fard. Usalli tu tak ada kena-mengena dengan sembahyang. Bahkan dia satu kerja, saya kata lagi sekali, satu kerja yang ditipu. Dan ini satu bid'ah yang besar. Dan saya terbaca dalam Talbisul Iblis, ada ulama-ulama salaf, dia bila tengok orang sembahyang pakai usalli ni Pak Long, dia ludah tu. Dia kata setan. Tapi jangan habaq ke orang nah. Kalau nak buat pun masing-masing tutup muka dulu baru pergi ludah. Supaya orang tak cam. Ya, ini satu soalan yang sangat menarik. Syed Sabit telah membahas di dalam kitab Fiqh Sunnah. Adapun kita, kerana ada hadis daripada Al-Bukhari menyebut, hadis Imam Bukhari menyebut, kalau imam itu melakukan sesuatu yang tak benar, maka dia akan tanggung. Bagi dia yang tidak benar, bagi makmum apa yang benar. Maka berdasarkan hadis Bukhari ini, dia menanggung apa yang silap, makmum menanggung apa yang betul. Imam Bukhari menyatakan bid'ah dia tidak mencederakan salat kita kerana dia yang buat. Dan itu tidak memutuskan kita punya jemaah dengan dia. Kita tak akan ikut setiap benda yang kita yakin dia bid'ah. Kita, macam dia baca kunut subuh. Di sisi kita, doa kunut subuh tidak bid'ah. Kerana dia ada riwayat daripada Al-Hasan. Yang bid'ah apa dia? Yang bid'ah meletakkan kunut hanya pada subuh sahaja. Itu bid'ah. Pasal itu Ibnu Taimiyah menyatakan jangan bid'ahkan kunut. Tapi yang bid'ah itu adalah perbuatan. Jadi bila dia baca kunut, pada kita tidak bid'ah. Tetapi kerana dia baca subuh sahaja, itu kita tak ikut. Kaifiat itu kita tak ikut. Kita luruskan tangan kita. Dia Allahumma hdina fi man hadait. Kita tak mencela bacaan tu. Itu adalah lafaz yang sunnah. Tapi hati kita tak seronok kerana dia meletakkan bacaan itu hanya untuk subuh sahaja. Sepatutnya bacaan itu dia letak juga pada sembahyang witir.
Kalau kebetulan kita semai witir dengan dia, berjemaah dengan dia witir, dia baca kunut, kita angkat. Kita angkat. Kerana kunut, kita tidak ada hal dengan kunut. Kita ada hal dengan kaifiat itu. Maka demikianlah Syekh Sabit kata, imam fasik, imam zalim, imam yang buat bid'ah, maka seafdalnya kita cari imam yang saleh. Kalau boleh cari. Kalau tak boleh cari, kita yang jadi imam. Kalau tak boleh, dia yang jadi imam, maka tak perlulah sembahyang itu kita mufarraqahkan, dan tak perlu kita pergi ulang balik sembahyang di belakang. Dengan kita pergi ulang balik, artinya kita telah melakukan satu bid'ah yang akbar. Ini para ulama salaf sepakat dalam perkara itu. Jadi ikhwan, orang yang melafazkan niat dengan usalli, dengan qasad, dengan ta'arun dan ta'yin, saya ulang lagi sekali, demi Allah, ini satu pembohongan dalam beribadat kepada Allah. Saya kata bohong, dan semua itu tidak ada pahala. Orang yang tak tahu dia buat, kita kata mudah-mudahan Allah memberi kemaafan pada dia. Tapi ustaz-ustaz yang mengajak tak mau cari, tak mau pilihan, mereka ini patut dihukum. Mereka ini patut dihukum. Tiba makna orang yang menjadi punca kapal itu hilang, dia kena tangkap. Pasal dia troublemaker. Adapun kapal itu hilang, kita simpati ya. Kita doalah. Ya Allah, hantarlah hajat kami. Ya Allah, macam mana risau keluarga mereka. Macam mana risau kita. Kita nak naik kapal terbang pun takut. Bukan kita pergi Beijing pun. Kita pergi Subang je. Lagu kita naik kapal terbang, muka macam sengkuang lagu ni. Siapalah nak pergi kidnap kapal itu. Tapi tak pasal-pasal takut. Tu kata siru Amin. Tak pasal-pasal pergi takut. Dia itu pergi Beijing, tak apalah. Kapal itu suddenly disappear. Ima terjun masuk dalam laut, impossible. Pasal nampak tadi radar boleh kesan. Dia main belah Pulau Pinang. Maknanya dia dalam terbang ni lah, mungkin pilot dia panik, dia tak tahu nak, mungkin hijack, tak tahulah, ataupun mungkin jin sudah take over kapal itu. Jin lah, buah lah. Pasal Imam Ibn Hajar kata, bila kamu tengok sesuatu berlaku pada orang Islam, cari 99 alasan untuk baik sangka pada dia. Nampak dia buat benda tak elok, cari 99 sebab, cari untuk baik sangka kat dia. Maka last kali ke-100 ni semua jin. Pasal tu bomo tu main kan dengan dua. Dia main dengan dua. Itu bukan terobong Pak Mik. Bulu runcing. Satu macam dia kata kapal duk ada. Jadi kita ikhwan, imam buat bid'ah, kita tak ikut. Tapi kita tak jadikan itu alasan untuk mufaraqah. Tapi orang duk ajak usalli macam kita duk mengaji selalu ni, yang tu adalah satu pembohongan. Habis sembahyang Nabi macam mana? Ambil uduk elok-elok, jaga elok-elok, menghadap kiblat, tutup aurat, takbir, Allahu Akbar. Habis sembahyang. Habis niat di mana? Niat itu kita ajak diri kita sembahyang zuhur kerana Allah, sembahyang isya untuk Allah. 5 kali kita sembahyang, 5 kali kita duduk didik jiwa kita, aku buat ini untuk Allah, untuk dekat diri pada Allah. Itulah nama dia niat, dengan ittifaq di kalangan ulama. Kita nak ambil uduk, ya Allah aku ambil uduk ni untuk hang, ya Allah aku nak bersih diri. Itulah niat uduk. Bukan rafa'al hadasil asghar, tidak. Kita nak puasa, ya Allah aku nak puasa Ramadan esok hari pertama kerana hang, ya Allah. Itulah niat puasa. Bukannya sahaja aku puasa esok dah, yang tu bukan niat. Ini semua satu penyelewengan. Tambah semayang dengan qasad, ta'arun, ta'yin dalam kandungan takbir, panjangkan lafaz Allah sampai bar suku nyawa nak hilang. Ini semua kita kata bohong, dusta, mungkar dan batil, tak ada dalam mazhab, jauh sekali di dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali kita tengok sebelah belakang tu, dia kata dalam hal ini Imam Syafi'i menjelaskan was-was pada niat salat dan bersuci termasuk dalam kejahilan terhadap hukum syarak atau kekeliruan pada akal. Siapa yang ambil uduk, wah-wah,
siapa yang nak sembahyang do usalli, ini jelas menunjukkan dia keliru dengan dalil, dan dia sendiri orang yang berapa kekeliruan dengan akal dia. Orang tak apa sihat. Orang ni orang yang tak berapa sihat. Al-Hafiz Suyuti menyatakan daripada bid'ah adalah wah-wah dalam niat salat. Itu bukan daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mereka, Nabi dan sahabat, tak pernah melafazkan sedikit pun niat salat, melainkan hanya takbir Allahu Akbar. Ini, dan pada itu Al-Qadhi Abu Ar-Rabi' Sulaiman bin Umar Syafi'i berkata, melafazkan niat di belakang imam bukan perkara sunnah, bahkan hukumnya makruh. Jika mengganggu orang lain, maka hukumnya haram. Barang siapa menyatakan bahawa melafazkan niat termasuk sunnah, maka dia salah dan tidak halal bagi siapa pun berkata dalam agama Allah tanpa ilmu dan dalil. Tak boleh cakap macam tu. Tak halal kita bercakap tentang agama Allah kalau tak ada dalil. Alhamdulillah ikhwan, kita selesaikan 2 bab zikir berjemaah lepas salat dengan masalah lafaz niat usalli. Jelas benda ni tidak sabit dari zikir ada, wirid ada, tapi dengan cara yang sir dan sendiri-sendiri. Dengan cara kuat tidak ada. Insya-Allah lepas ni satu bab lagi, bab Wahabi, ialah depa tak mau kata Sayyidina. Depa kalau selawat Allahumma salli ala Muhammad, depa tak mau kata Allahumma salli ala Sayyidina. Yang tak mau kata Sayyidina tu Wahabi. Dan iring bab itu Wahabi juga depa tak mau azan jemaat 2 kali. Depa mau azan sekali. Betul ke semua tu Wahabi ataupun apa cerita? Kita tengok insya-Allah ikhwan. Wallahu a'lam.